Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Ramadan yang dah ke-27 hari kita berpuasa pejam celik. Saya dah lama tak bersyarat. Saya Nur Salihah Azmi hari ini bertemankan, silakan. Saya Dina Syah Salim dan pagi ni kita macam biasalah kan borak. Ke mana Salihah? Saya berpuasa di luar negara. Itu lagi. dia. Ya kan sampai raya kalau tak boleh kita dapat salah perantauan daripada Salihah. Tapi tak dapatlah sebab dah balik Malaysia. Sebab apa? Kena balik sebab nanti kalau tak beraya dengan mak ayah saya menangis. Okey. Ini salah satu juga peringatan penting buat anak-anak di perantauan. Kalau boleh pulanglah di hari raya ini bila Itu lagi dia. kan dalam kesibukan kita mencari rezeki di kota-kota bandar. Tapi jangan lupa ibu bapa di rumah yang waktu ini biasanya memang kalau boleh baliklah. Yang terpaksa bekerja tu cubalah cari masa. Kalau tak dapat raya pertama mungkin raya kedua ataupun raya ketiga. Tapi kita faham jugalah sebab ada setengah daripada kita ni kena bekerja ketika raya pertama. Sebagai contoh mereka yang berada di pasukan hadapan yang cutinya dibekukan. Tetapi bila dapat peluang cuti tak kena beku, cepat-cepatlah balik kampung. Yang penting soalan Cepu Mas, Ashraf kerja tak hari raya? Saya alhamdulillah tahun ini diberi kesempatan untuk tidak bekerja. Okay. Alhamdulillah itu Baik, itu kabarnya di Malaysia ini berkaitan tentang kita ambil raya nanti kan. Dan dalam sesi selanjutnya kita meninjau dahulu tentang krisis yang berlaku di Sudan. Seperti setiap maklum, lebih kurang dalam 2 hari lepas krisis di Sudan sudah meletus antara perang di antara pihak Angkatan Tentera dan juga pihak separa Angkatan Tentera. Difahamkan peperangan ini masih lagi berterusan dan menyebabkan di Wisma Putra sekarang ini sedang melakukan kesiapsiagaan untuk melakukan operasi membawa pulang rakyat di Malaysia apabila Yang di-Pertuan Agong telah pun menasihatkan juga supaya bersiap sedia membawa pulang rakyat Malaysia daripada dari negara Sudan ini. Dan tindakan itu diambil menerusi Wisma Putra yang mengaktifkan operasi Sudan bertugas 24 jam daripada konteks krisis di Sudan ini. Dan pasukan khas juga telah pun digerakkan di sana bagi memastikan supaya wujudnya persiapan dan perancangan rapi bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di Sudan ini akan dipelihara. Seperti sedia maklum, ketika ini apa yang berlaku di Sudan memang agak menakutkan kerana peperangan di antara kedua belah pihak ini difahamkan satu pihak mengatakan bahawasanya mereka telah pun merampas kawasan khususnya di lapangan terbang di Khartoum. Tetapi pihak Angkatan Tentera menafikan tindakan ini. Tapi apa pun berlaku di sana, kita mohon supaya seluruh rakyat Malaysia yang berada di Sudan terus hubungi Wisma Putra bagi mengesahkan kewujudan anda di sana. Dan kalau boleh nanti bila ada proses membawa pulang itu dipermudahkan urusannya. Lagi-lagi kita nak raya ni kan. Kita harapkan agar segalanya lebih lancar, khususnya sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang berada di Sudan ketika ini. Dan itu berkenaan tentang krisis Sudan yang kami kongsikan bersama dengan anda. Dan seterusnya pastinya bercakap tentang hari raya ni Ashraf, kita nak bercakap juga berkenaan tentang waspada untuk COVID-19, di mana kita tahu kita nak berhari raya. Pastinya kita akan bersama dengan sanak saudara dan buat kunjungan, visit semua orang. Jadi pastinya kena juga berhati-hati untuk kita elakkan COVID-19 ini untuk orang kata merebak ataupun menjangkiti diri kita sendiri. Rakyat di negara ini diingatkan supaya sentiasa berwaspada bagi membendung peningkatan kes jangkitan COVID-19 masa musim perayaan Aidilfitri ini. Berdasarkan portal rasmi KKMNOW, setakat 8 April lepas, negara mencatatkan sejumlah 7,643 kes baharu dalam tempoh hanya 14 hari melibatkan beberapa negeri. Dengannya di antaranya terlibat Selangor yang melibatkan rekod tertinggi 2,283 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,909 dan juga Melaka 865. Mengambil kira situasi semasa COVID-19 itu, pakar perubatan kesihatan awam Datuk Dr. Zainab Arifin Omar berkata masyarakat masihlah perlu mengamalkan langkah berjaga-jaga berikutan jumlah kes yang pastinya dijangka akan meningkat menjelangnya musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Dan langkah-langkah pencegahan yang boleh kita lakukan seperti memakai pelitup muka, mengelakkan tempat sesak, mengambil ujian COVID-19 dan juga menjadualkan kuarantin diri jika didapati positif perlu dipraktikkan oleh orang ramai. Jangan selfish. Kalau tahu berada dalam sistem kena COVID, khususnya ketika hari raya, kalau boleh janganlah pergi melawat dan ataupun menerima kunjungan orang datang ke rumah. So saya sekali ingat jangan selfish kerana tindakan kita ini akan menyebabkan orang lain akan terkesan juga. Dan saya difahamkan juga ada varian baru yang cepat meningkat penularannya yang berlaku ketika ini, antaranya di India, di Singapura berlaku peningkatan. Jadi kita harapkan agar sentiasa berwaspada dan paling penting mereka yang tak dapat lagi suntikan ataupun vaksin cepat-cepat dapatkan kerana di pasaran sekarang banyak sangat lebihan-lebihan tu.
kan. Jadi ini tindakan yang perlu kita ambil bagi masyarakat supaya kita dapat keadaan sihat dan selamat. Nak berhari raya seperti biasa kita nak bergembira bersama keluarga. Betul. Tapi yang pasti kita nak juga menjaga kesihatan diri sendiri dan juga yang tersayang. Pasti seperti biasa kita nak kongsikan apa lagi Syarif pagi hari ini. Biasalah kita tengok dulu apakah ramalan cuacanya. Dan difahamkan juga sekarang ini bacaan cuaca tak berapa nak cantik sebab jerebu. Ada setengah degree dah keda. Jadi kita harapkan hujan banyak turun dapat mengurangkan. Dan kita tengok dulu apa yang berlaku dalam cuaca kita dan selepas itu terus bersama dengan rakan setugas dari Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman dalam Bilik Berita. Kerajaan meluluskan peruntukan tambahan berjumlah RM3 juta bagi urusan operasi Yayasan Karyawan serta RM2 juta untuk usaha mempopularkan karya-karya sastrawan negara. Perdana Menteri berkata menerusi Belanjawan 2023, sebelum ini kerajaan mengumumkan RM20 juta akan diperuntukkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi meningkatkan usaha penerbitan karya-karya bermanfaat kepada negara. Dan kita dah lulus 20 juta pada Dewan Bahasa, Institut Terjemahan Negara dan Yayasan Karyawan. Jadi 3 juta itu untuk pengurusan Yayasan Karyawan dan 2 juta tambahan ini adalah untuk karya-karya sastrawan negara. Kerana kalau tidak nanti dia bukan keutamaan. Jadi orang macam Samad Said, Usman Awang, Muhammad Haji Saleh ini dah tak ada peluang untuk dipopularkan karya mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian selepas merasmikan karya agung Sair Al-Salikin dan Hikayat Iskandar Zulkarnain di Ibu Negara pada Isnin. Menerusi Belanjawan 2023, 24 Februari lalu, 3 agensi yang terlibat dalam penterjemahan dan penerbitan iaitu DBP, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBN serta Yayasan Karyawan menerima peruntukan RM20 juta bagi menggalakkan aktiviti penerbitan negara. Tumpu Yayasan Karyawan, karya-karya agung, menggali khazanah bangsa, itu penting. Daripada retorik, saya bicara soal Melayu dan ketuanan, tapi tidak ada asas ilmu dan tradisi ilmu dan mengunggah khazanah bangsa. Bagi saya tugas itu lebih penting kerana martabat tamadun bangsa itu hanya dengan kekuatan kita menguasai bahasa dan khazanah bangsa. Perdana Menteri turut menggalakkan pengiktirafan kepada para sastrawan negara serta memberi keutamaan kepada penerbitan sehingga 60 judul baharu setiap tahun bagi menjadikan ia sebagai karya agung yang boleh diteladani oleh golongan muda khususnya. Angkatan Pertahanan Awam APM melancarkan op prihatin dalam bersiap siaga segala kemungkinan bencana alam yang terjadi sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Ketua Pesuruhjaya APM Amin Nur Rahim Muhammad berkata, op prihatin tahun ini adalah kesinambungan kepada op bantu yang diperkenalkan sejak 11 tahun lepas. Op prihatin ini merupakan satu usaha pertahanan awam untuk memberikan lebih impak kepada masyarakat supaya dalam keadaan siaga, dalam keadaan sentiasa saling bantu-membantu. Seperti mana kita sedia maklum, warga ataupun rakyat Malaysia semakin meningkat kesedaran dan berbesar hati dalam membantu sesama masyarakat. Dan APM melihat bahawa ini perlu diberikan satu platform untuk lebih ramai dapat membantu. Beliau berkata demikian selepas melancarkan op prihatin APM sempena Aidilfitri 2023 di Plaza Tol Sungai Besi malam tadi. Pada musim perayaan ini, pihaknya akan melaksanakan rondaan berkala di kawasan tumpuan risiko bencana selain turut menggerakkan anggota bagi membantu orang awam yang berdepan situasi kecemasan di jalan raya.
Hujan lebat dan angin kuat lewat petang semalam di Ipoh, Perak menyebabkan 5 rumah terjejas serta beberapa batang pokok tumbang. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Daerah Kinta berkata pihaknya menerima panggilan pada 7 malam berkenaan insiden itu yang berlaku di sekitar Manjoy. 2 rumah yang terjejas masing-masing di Jalan Berlian dan Jalan Uthmaniyah serta satu lagi rumah di Jalan Keridang. Insiden ini turut menyebabkan beberapa pokok dilaporkan tumbang dan menghempap kereta di Taman Silibin, Jalan Jelapang, Lebuh Raya Ipoh Lumut dan di Lengkok Risha. Sebahagian penduduk yang terkesan dengan kejadian berkenaan kini menumpang sementara di rumah saudara berhampiran. Untuk itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keprihatinan rakyat Malaysia dalam amalan bersedekah memang tidak dapat disangkal lagi. Buktinya, seramai lebih kurang 65 orang ahli dari Kelab Pacuan 4 Roda, Selangor Adventure Club SAC, berkonvoi dari Malaysia terus ke negara Gajah Putih bagi menjalankan misi Ihya Ramadan anjuran Selangor Adventure Club. Ihya Ramadan merupakan salah satu program tahunan SAC bagi membantu komuniti Muslim di Malaysia dan di negara jiran. Antara sumbangan yang diberikan adalah barangan dapur dan kelengkapan keperluan sekolah serta sumbangan wang ringgit bagi meringankan beban kos sara hidup. 26 buah kenderaan pacuan 4 roda memulakan ekspedisi 4 hari 3 malam di kawasan RNR Rawang. Berlepasan kita di RNR Rawang pada pukul 12.30 malam sehingga ke Masjid Gerik, pit stop pertama kita untuk kita solat subuh. Dan daripada situ kita turun ke di perkampungan Batu Sembilan, Ayueng, Betong, Thailand, iaitu Tadika Nurul Huda. Di Tadika Nurul Huda, Yerwen Patani, para peserta konvoi mengambil peluang untuk menyantuni seramai 85 orang anak yatim dan beramah mesra serta meninjau persekitaran Tadika berkenaan. Sepanjang ekspedisi ini, pelbagai pengalaman dapat dikecapi oleh peserta konvoi. Daripada perjalanan yang kita dah lakukan dan kita telah melawat beberapa tempat seperti sekolah agama dia, tadika dia, dan hasil daripada itu juga membukalah kita minda, bukan saja membuka minda tapi buka hati sekali. Sebab kalau kita tengok keadaan pendidikan diorang di sini, kemudahan pendidikan tu amat jauh berbeza dengan kita di Malaysia lah. Dengan adanya program sebegini, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban kepada golongan yang memerlukan. Baik, Malaysia ni memang kita terkedai dengan hati budi yang cukup baik. Kita suka berkongsi, khususnya di bulan Ramadan ini ramai ambil kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Dan menarik juga bila kita nak sebut Ramadan Raya. Raya ni masak memasak. Macam seminggu bahir raya, seminggu juga main taram semua makanan yang ada. Walau bagaimanapun, bercakap soal makanan ni memanglah semua orang tengah macam rendang tak sabar, rendang, ketupat lah, apalah jualan atas meja tu. Tapi satu perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Tentang bagaimana keselamatan makanan yang kita masak ni. Bila nak masak banyak tu kadang-kadang kita, you tahulah kan, makan bersepah bahan atas lantai. Dah tak fikir ayam tu daripada pagi sampai ke lewat petang kat luar je kadang-kadang tu kan. Sampai kadang-kadang tu ada makan yang rosak. Tapi kita memang masak je. Waktu-waktu hari raya ni kita dah seminggu sebelum raya pun dah tahu dah ni tengah fikir menu nak masak apa, rendang, ayam dan semuanya. Tapi yang paling penting selain kita buat menu memasak ni, nak kena tahu juga penyediaan makanan yang baik. Apa cara-caranya tu. Betul, dan kali ini kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Kemis Dr. Rasita Vani Siva Manikam yang merupakan Profesor Madya Program Sains dan Teknologi Makanan dari UiTM Shah Alam. Kita nak bercakap tentang soal penyediaan makanan. Elak, yang selamat elak risiko jangkitan. Selamat datang Doktor.
Apa khabar hari ni? Baik. Dah baju hari raya Itulah ni, macam Ashraf. ni. Dah nak mula macam saya kan. raya. Okey doktor. Ni kita nak bercakap tentang satu topik yang saya kira jarang orang nak bercakap. Sebab bila bab makan dia hanya ingat tentang bazir tak berbazir. Itu je. Dia terlupa tentang keselamatan, tentang makanan, tentang risiko jangkitan ini. Pertama sekali bila cakap tentang soal isu ini, mungkin doktor boleh mulakan dahulu tentang bagaimana pengaruh pemakanan ni dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang manusia yang memerlukan makanan dan makanan itu makanan yang selamat pula. Okey, selamat pagi Ashraf dengan Saleha. Salam Ramadan, okey, dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penerbit kerana sudi menjemput saya ke studio pada pagi ini untuk program Apa Khabar Malaysia. Okey, kalau kita bercakap mengenai makanan ni sesuatu yang kita perlukan sejak dari sebelum lahir lagi. Betul. Okey. Jadi kalau kita ikut kepada saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu World Health Organisation, dan juga sejajar dengan dasar di Malaysia iaitu dasar pemakanan 2.0, setiap individu ni memerlukan makanan yang seimbang. Okey, makanan yang seimbang. Jadi apa yang dimaksudkan dengan makanan seimbang ni? Okey, makanan seimbang ni setiap individu memerlukan kuantiti yang berbeza mengikut perbezaan umur dan juga perbezaan jantina. Jadi keperluan tu adalah berbeza. Dan jika kita lihat kepada perbezaan ini, kenapa kuantiti itu berbeza? Apa kuantiti itu? Okey, ia daripada sumber protein, dari sumber karbohidrat, dari sumber vitamin, mineral dan segala nutrien atau elemen, trace elements yang diperlukan untuk memenuhi pemakanan seimbang itulah. Okey, jadi kalau kita lihat kepada saranan KKM pula, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang memperbaharui konsep piramid makanan pula, kita ada sekarang ni konsep piramid makanan 2020. Kenapa kita ada konsep piramid ni? Sebabnya kajian daripada KKM mendapati bahawa rakyat Malaysia, prevalent rakyat Malaysia ni yang mempunyai berat badan yang berlebihan, iaitu obesity ni, adalah antara yang tertinggi jika kita bandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi rakyat Malaysia ni suka sangat makan. Okey. Jadi kalau kita nak tengok kalau apa kaitannya dengan pemakanan pula. Okey. Jadi kalau walaupun saranan-saranan ni semua ada, kita semua arif saranan ni semua ada, akan tetapi Jabatan Perangkaan mendapati bahawa rakyat Malaysia ni dia punya tabiat pemakanan tu adalah berbeza mengikut perubahan demografi, mengikut perkembangan ekonomi, ekoran daripada situasi pandemik, endemik, semua ni berubah dan mereka lebih membelanjakan duit di luar untuk makan di luar. Belanja di luar pula. So makan di luar. Kalau makan di luar in percentage dia lah. Okey. Kalau yang ni adalah percentage-nya. Okey, kalau kita makan di luar dan kita makan beberapa sajian. Okey. Dan kalau kita makan di luar, kita bergantung banyak kepada penyedia makanan yang bukan diri kita. Maksudnya kita bergantung banyak kepada orang lain dan bagaimana ianya mempengaruhi makanan kita. Okey, itu yang timbul soalan besar tu bila kita banyak makan kat luar dan bukan kita sediakan. Kalau kita sediakan kita tahulah okey ni tak okey kan. Ni bila kita bagi kepada orang pula. Maka timbul soal selamat tak selamat ni. Betul. Dan orang kata apa, suka makan kat luar tapi rasa yang lebih baik ataupun disarankan mungkin lebih masak sendiri di rumah atau bagaimana. Jadi kita nak tahu juga doktor, bila menyediakan makanan itu, bagaimana pula kita nak klasifikasi ke makanan itu tidak selamat atau bagaimana doktor? Okey, makanan yang selamat ataupun tak selamat ni, macam tadi situasi yang saya katakan, penyedia makanan tu bukan diri kita. Okey, bila penyedia makanan tu adalah orang lain, setiap langkah, setiap teknik, setiap kaedah tu mestilah yang betul. Okey. Jadi makanan yang tak selamat ni berpunca daripada sama ada kaedah, teknik ataupun langkah yang digunakan untuk menyediakan makanan itu adalah kurang tepat. Saya kata kurang tepat ataupun tidak tepat. Okey, maka ia menyebabkan makanan tu tercemar. Okey, apa yang mencemari? Maka bila dia tercemar, ia menjadi asas kepada kuman pula membiak. Okey, apa itu kuman? Kuman ialah dirujuk sebagai pathogens. Dia adalah organisma mikroskopik
Jadi ianya kalau kita makan, consumer makan, consumer tu kita lah. Kalau kita makan tu ia boleh menyebabkan jangkitan, boleh menyebabkan penyakit, boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan iaitu foodborne illnesses. Okey. Jadi kita kuman ni ada beberapa jenis. Contohnya macam bakteria, ada virus, ada fungi, ada parasites. Okey. Kalau bakteria ni contoh macam Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, dia boleh ada pada buah-buahan segar, pada sayur-sayuran segar, ada pada daging ayam, ada banyak. Okey, kalau dijangkiti. Kalau virus pula mungkin norovirus, hepatitis. Ia boleh dipindahkan melalui sentuhan. Okey. Contoh saya beri kalau seseorang yang sakit ni terpaksa menyediakan makanan dalam industri, kalau let's say dalam industri dia sakit tapi dia keluar bekerja, menyebabkan dia bertanggungjawab untuk menyediakan makanan pula. Okey, boleh melalui sentuhan tu dia boleh dipindahkan kepada makanan. Tapi kalau dalam domestik, kalau kat rumah seorang tu sakit, lepas tu dia terpaksa menyediakan makanan untuk ahli keluarga yang lain. Dalam pada kita ni tak sihat. Lepas tu kita maybe kuranglah menjaga kebersihan diri tu, maka mungkin kita boleh pindahkan virus tu kepada makanan, sentuhan. Maka bila ahli keluarga tu memakannya, ia boleh menyebabkan sakitlah, jatuh sakit. Terutama kalau ahli keluarga kita ni mempunyai sistem imun yang kurang. Contoh macam kanak-kanak, macam orang tua dan sebagainya. Okay, kalau kita lihat pula kepada fungi. Okay, kalau fungi pula iaitu kulat dan yeast. Okay, contoh yang paling dekat dengan kita ni roti. Okay, bila kita dah beli roti tu, kenapa ada kulat pula? Okey, maksudnya mungkin kaedah penyimpanan kita tu tak betul, mungkin kaedah kita nak simpan tu lebih lembab, lepas tu kita biarkan dia terbuka lepas kita dah makan beberapa roti, okey, beberapa keping roti kan, maka ia menyebabkan spora tu bertambah. Bila bertambah, kulat rhizopus tu boleh membiak pada roti tu. Jadi kita tak bolehlah makan roti yang kulat. Kalau fungi, yeast pula, okey, kalau yeast pula yang ini di industri, masa ia dibuat, okey, di kilang dan sebagainya, ataupun bakery products pun sama. Yeast Pichia bothoni ni dia boleh ada pada peralatan. Contohnya kalau roti tu dah siap tapi dipindahkan dari satu stesen ke stesen yang lain melalui conveyor belt. Jika ianya tidak bersih, okey, maka boleh yeast tu boleh jangkit pula dekat pada roti itulah. Dan kalau kita mungkin pisau pemotong bila kita nak slice roti itu, dan bila kita susun pula pada rak sebelum ianya dibungkus, ni semua sebelum ia dibungkus, maka ia akan menyebabkan tumpukan putih pula pada roti tersebut. Pernah nampak. Lepas tu kalau parasites pula, yang last one, parasites pula, yang ini biasa pada makanan laut. Okay? Kalau pada makanan laut tu, ia mungkin disebabkan oleh air. Orang suka makan oyster. Air yang raw tu. Favorite saya doktor. Air yang tercemar. Okay? Jadi makanan laut tu pula tercemar lah. Okay? Contoh biasa ialah Toxoplasma gondii. So parasites ni maksudnya dia memerlukan host. Host tu bukan host y'all maksudnya host makanan itu adalah host. Dan bila kita makan, kita pula akan sakit lah sebab dia parasites kan, dia memerlukan pemangsa pula untuk mengaktifkan diri. Okay? Dan lagi satu, bukan semua makanan ni selamat. Okay? Ada juga makanan yang mempunyai toksin. Makanan yang mempunyai toksin ni dia tak boleh dimusnahkan. Toksin tu tak boleh dimusnahkan walaupun kita suhu yang tinggi. Maksudnya kita walaupun kita masak dia. Walaupun kita masak, toksin tu ada. Okey, contoh. Kita bagi contoh ni. Contoh kita dah makan dah. Kita dah makan dah. Contoh kes ikan buntal yang sepasang suami isteri sekarang. Sepasang suami isteri yang makan tu kan dia tapi melibatkan kematian kan. Itu sebab toksinnya lah. Lagi satu juga di Malaysia yang biasa kita dengar ataupun kita tak dengar, okey. Selalu biasa di hospitals lah. Kes makan cendawan beracun. Yang ini sebab mycotoxin. Okey, kalau musim-musim hujan ni, kita selalu tengoklah cendawan tu banyak tumbuh di belakang rumah, tepi jalan dan sebagainya. Jadi kalau kat kampung ke, kalau orang asli ni biasanya mereka akan petik sahaja. Sebab mereka akan ingat ianya adalah cendawan busut.
That is called as termite mushroom, termitomyces. Tetapi ianya bukan cendawan busuk. Cendawan busuk ni boleh makan. Betul. Tapi cendawan ni chlorophyllum tak boleh makan sebab ia mempunyai toksin. Jadi bila makan tu satu keluarga akan sakit. Banyak kes-kes di hospital yang banyak sebenarnya berlaku. Banyak sebenarnya berlaku. Jadi bila doktor dah bercakap tentang pemilihan makanan ni, saya pun nak kena tarik diri jugalah daripada oyster raw ni kot. Lepas ni Ashraf. Nanti kita nak tanya nanti lepas ni berkata tentang tu. Macam mana kita nak juga makan. Lagi-lagi macam makan raw ni kan. Tapi macam mana langkah untuk kita ambil bagi memastikan supaya mengurangkan risiko dan makan itu selamat untuk dimakan. Sebenarnya sebab sedia Khabar Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih rakan setugas. Setiap kali lebaran, agar-agar kering atau lebih dikenali beleda kering dalam kalangan masyarakat Pantai Timur pasti menjadi buruan penggemarnya. Pengusaha agar-agar kering Nik Nur Radiah Nik Kamaruzaman berusia 32 tahun mewarisi kemahiran menghasilkan manisan itu berkata, dia yang dibantu 3 pekerja tidak menang tangan memenuhi permintaan pelanggan sejak awal Ramadan. Nik Nur Radiah berkata perusahaan yang dijalankan keluarganya di Kampung Seterpa Peringat Kota Baru adalah antara pengusaha yang aktif menghasilkan beleda kering di Kelantan sejak lebih 40 tahun lepas hasil resepi yang diwarisi daripada moyangnya. Pembuatan agar-agar kering nampak seperti mudah tetapi sebenarnya agak rumit dan memerlukan tenaga kerja terutama semasa memotong atau dipanggil mengerat bentuk agar-agar bagi mengelak ia mudah patah sekaligus rosak. Beberapa perkara penting dalam membuat agar-agar kering ialah bancuhan bahan-bahan utama iaitu gula, agar-agar tali, air serta 5 warna digunakan iaitu hijau, putih, kuning, merah, jingga atau merah jambu. Proses memasak agar-agar ini memakan masa selama 5 jam. Setelah siap dimasak, ia kemudian disejukkan di dalam takung yang membolehkan agar-agar ini menjadi seperti rapuh atau rangup di luar dan di dalamnya pula berbentuk agar-agar biasa. Bercerita lanjut, Nik Nur Radiah berkata setelah beberapa jam, agar-agar ini perlu diterbalikkan pada waktu malamnya supaya bentuk rapuh itu terjadi pada bahagian atas dan bawah untuk senang dipotong. Seterusnya, kemahiran memotong penting bagi membentuk cube 4 segi tepat. Bagi proses menjemur pula, agar-agar kering itu memerlukan cuaca panas terik. Manakala bagi urusan pembungkusan, 5 warna diletakkan di dalam setiap plastik dengan berat purata 200 gram hingga 500 gram yang dijual dengan harga RM8. Semakin menghampiri hari raya, peraih menempah 400 bungkus agar-agar kering yang dibuat setiap hari yang kemudian dijual kepada pelanggan bukan sahaja di Kelantan tetapi turut dihantar ke negeri lain antaranya Perak, Kedah dan Melaka. Sekian, terima kasih. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi bercakap tentang penyediaan makanan yang secara selamat. Doktor kata banyak rakyat Malaysia yang suka makan. Salah seorangnya saya lah. Saya memang suka makan, Ashraf. Ashraf? Saya suka juga. Siapa jawab tak suka makan tu kita jadi pelik. Okey, kan? aneh ni. Mungkin tank dia kecil sangat kot. Dia cuma makan banyak-banyak. Lagi sama bercakap kita. Tadi kita banyak bercakap tentang makan tidak selamat. Dan saya terfikir tentang macam mana kuman ni boleh tersebar sebenarnya kan. Sebab kadang-kadang kita tengok okey dia dah masak betul ni kan. Tapi masih lagi tercemar makanan tersebut. Sebenarnya kuman ni boleh tersebar dalam makanan melalui beberapa route yang sangat mudah. Kadang-kadang kita tak terfikir pun, ini ke caranya. Okey, kalau kita tengok pada satu contoh bila saya berkata mengenai pengendali makanan. Maksudnya ia bermula dari diri kita. Okey, bagaimana kita menyediakan makanan? Tangan ni. Tangan ni sangat penting. Jadi kenalah bersih, sentiasa bersih. Jadi bahagian BKK, bahagian keselamatan dan kualiti makanan under Kementerian Kesihatan Malaysia ada memberi saranan cara 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Okey, jadi kita ikutlah.
Kita cucilah bahagian tapak, bahagian belakang, bahagian celah jari, bahagian kuku. Kuku tu kena potong pendek. Tak bolehlah kuku panjang, tak boleh pakai barang kemas. Kita dah ready cantik-cantik masa raya, lepas tu kita turun je kat dapur kan. Jadi air bersih kita kena guna, lepas tu kita kena guna sabun tu secukupnya lah untuk tangan tu. Jadi bercakap mengenai air yang bersih ni, kita kena pastikan air tu dari sumber yang betul. Okey, dari bersih, ianya adalah dirawat dan selamat untuk digunakan untuk tujuan kita nak menyediakan makanan. Baik. Okey, jadi air tu kita kena pastikan tak bolehlah dari sumber pertanian yang mungkin ada sisa herbicide, pesticide, ataupun sumber industri, mungkin akan ada bahan kimia, maka tak selamatlah untuk sediakan makanan. Okey, bercakap juga mengenai air, kita kena pastikan premis kita, tempat kita menyediakan makanan tu bersih daripada haiwan perosak. Contoh macam lipas, lalat, tikus dan banyak lagi lah haiwan yang boleh mencemari makanan kita ni. Jadi bila kita dah pastikan okey premis kita tu dah bersih, tempat kita nak tangan kita dah bersih, step ke seterusnya adalah kita nak mengurangkan luas permukaan makanan kita ni. Jadi apa kita buat? Kita ambil papan pemotong dengan pisau, kan? Kita nak potong pula. Okey, papan pemotong tu tak boleh guna yang kayu. Itu dia. Tak boleh Okey, guna yang amaran kayu. keras, jangan sekali-kali guna yang kayu. Kalau ada, tukar sekarang. Banyak dalam talian pun sempat sampai lagi sebelum raya ni. Saya sambung kenapa ialah kayu ni kan, bila kita gunakan tekanan untuk memotong tu, ia boleh memberi gap atau ruang di bahagian tengah. Bila kita cuci pun, kita cuci permukaan je. Kita tak cuci bahagian yang gap kat tengah tu. Maka ia boleh memberi asas kepada kuman untuk membiaklah kat tengah tu. Lagi satu, kayu ni sama ada ia berbentuk bulat ataupun yang segi empat. Bila kita dah lama-lama guna lama tu, bahagian tepi-tepi tu dia mesti akan rapuh, mudah patah. Dan ni bukan sahaja makanan tak selamat, diri sendiri pun tak selamat. Sebabnya kita ni boleh terluka pula, jari kita pula boleh terluka sebab tepi-tepi tu dah jadi tajam. Itu pasal papan pemotong. Jadi lebih afdal kalau kita gunakan papan pemotong yang diperbuat daripada plastik, high density polyethylene ataupun PE, polyethylene. Lagi satu papan kayu ni, dia boleh memberi kesan warna kehitaman yang kekal. Betul. Saya nampak kau kekal. ni. Ada contoh-contoh tu. Mesti ada. Sampai kat rumah dah ada sekarang macam tu, bolehlah buang tukar yang baru kan. Masanya Lepas tu kita tak tukar walaupun dia dah berwarna tak kurang manis nak tengok tu, dia tak tukar, sama je kita guna kan. Lepas tu kain pengelap yang kita guna kat tempat penyedia makanan tu, kita kena cuci, jangan guna yang sama sahaja. Itu satulah. Jadi papan pemotong kain pengelap tu kita kena pastikan ianya baiklah, yang terbaik. Sebab kita nak sediakan makanan yang selamat. Lagi satu, kalau di Malaysia ni kita biasanya terdapat beberapa negeri ataupun tempat yang mengalami banjir, petaka banjir kan. Jadi kita kena pastikan setiap premis tempat kita nak sediakan makanan tu mestilah bersih daripada najis, daripada tanah sebelum kita mulakan balik kita punya operasi penyediaan makanan tu, supaya makanan tu selamat. Tadi doktor bercakap tentang papan pemotong. Mungkin ada benar ataupun disarankan menggunakan papan pemotong yang berbeza, contohnya macam untuk sayur yang berbeza ataupun daging berbeza. Pendapat doktor? Betul. Kena guna papan pemotong yang berbeza sebab kita tak nak bahan yang cecair daripada bahan mentah macam daging, ayam tu kan akan mengeluarkan cecair kan. Kita tak nak ianya memberi kesan pula kepada bahan-bahan macam buah-buahan, sayur-sayuran tu. Jadi kita kena asingkan sebolehnya. Baik. Banyak sebenarnya kita nak bincang, tak cukup ni. Penerbit saya kata dah terpaksa lah kita nak ketamat perbincangan kita ni, doktor. Ini satu proses cukup menarik dan diharapkan juga saranan tadi, walaupun dapatlah sedikit ringkas berkaitan tentang karya biasa kita lakukan, tapi kita ambil ringan selama ni, boleh kita lakukan perubahan. Macam tadilah papan tu kan,
Selalu sangat saya kalau pergi rumah orang saya nampak nak usah dah kotak Kenapa sikit papan dia macam ni risau sebenarnya? kita nak makan disediakan tu kan. Baik, mungkin boleh semak tu kalau dia pergi rumah orang tu tengok sikit. Pandang saya di sini ya. Sebab ni soal kesihatan kan. Kan. Tapi tak apa Ashraf, yang penting kita boleh gunakan papan yang berbeza juga. Doktor dah ingatkan. Jadi banyak langkah-langkah yang disarankan oleh doktor. Baik, terima kasih kita share kepada Profesor Madya Teknologis KBIS Dr. Rasita Vadisiva Manika, merupakan Profesor Madya Program Sains dan Teknologi Makanan dari PUIT Shah Alam. Betul. Dan perkongsian ini kita harapkan agar ia dijadikan sebagai satu perkara mature dalam kehidupan kita. Ya, so, terutama makanan nak raya dah ni. Raya ni dia bukan nak raya je lah hari-hari, sebab makan tu hari-hari kita lakukan. Jadi soal aspek kesihatan janganlah kita abaikan. Baik, itu antara perkara menarik yang kita boleh kongsikan untuk kali ini. Dan selepas ini kita nak saksikan pula tentang sumbangan Ihsan Ramadan yang dilakukan oleh satu persatuan ni dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Shah Alam ni. Nak tengok apa yang dilakukan bersama dengan rakan setugas dalam konteks ni. Jom kita saksikan videonya. Kembali. Baru-baru ini, kru Apa Khabar Malaysia dijemput menghadiri Majlis Sumbangan Ihsan Ramadan #InfakIhsan bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Shah Alam bertempat di Pusat Khidmat Ahli Majlis MPP Zon 8, Dewan Cengal MBSA Shah Alam. Majlis yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Hajah Rozana Datuk Haji Rahmat, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ihsan Rakyat, merangkap pengasas #InfakIhsan itu dihadiri oleh 100 orang peserta penerima sumbangan yang berupa keperluan asas. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini tim #InfakIhsan telah turun ke Zon 8 di Shah Alam menyantuni lebih kurang 100 orang penerima sumbangan yang berupa keperluan asas dapur untuk sempena Ramadan ni lah. Inilah infak kami. Dan kami bekerjasama dengan MPP di sini dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi selesailah kata orang hajat kami buat infak kami di dalam bulan Ramadan ni. Kesemua 100 orang penerima sumbangan itu terdiri daripada penduduk yang tinggal di sekitar Seksyen 24 Shah Alam dan telah disaring pemilihannya oleh pihak Ahli Majlis MBSA MPP Zon 24. Kriteria penerima sumbangan terdiri daripada warga tua, ibu tunggal, asnaf dan golongan kurang upaya. Okey. Di pihak MPP kita ada juga database asnaf, ibu tunggal, warga yang kita sentiasa bantu. Di samping itu kita terima juga list daripada pengusi-pengusi penduduk. Di sini pengusi penduduk secara perempat sahaja almost 40 residential association. Jadi saya minta dihantar at least 2 nama, dan mana yang dia nak kota lebih tu dia PM saya secara private lah. So kita kumpulkan semua, dan ada juga yang nak lebih lagi. Saya kata tunggu dululah, tengok kalau ada lebihan baru kita baru kita bagi lagi. Di majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Hajah Rozana Datuk Haji Rahmat, pengasas #InfakIhsan bersama Puan Nur Aisyah, Ahli Majlis MBSA MPP Zon 24, Zulkifli Muhammad Isa, Pegawai Kebajikan Masyarakat, dan Syahmi Irfan turut sama memberikan sumbangan berupa kotak infak. Sementara itu, Yang Berbahagia Datuk Hajah Rozana turut memberikan sumbangan duit raya kepada anak-anak penerima sumbangan yang hadir di majlis tersebut. Keceriaan jelas terpancar di wajah kanak-kanak kecil itu ketika menerima duit raya. Sebenarnya itu adalah barang-barang keperluan asas. Sebab apa, kami sendiri pun bila setiap kali kata orang kami sediakan keperluan asas seperti beras, gula, tepung, susu, ada sardin juga lah kat dalam tu. Sardin tu kan makanan ruji rakyat Malaysia. Ada biskut sikit, dan juga kita dah memang standard ni. Daripada zaman PKP lagi dah ada. Kita tahu kata orang keperluan asas ni penting lah, dan saya suka nak bagi keperluan asas macam ni, walaupun kata orang mereka dah ada sendiri ataupun katalah daripada penyumbang lain pada, tapi sekurang-kurangnya benda ni dia punya jangka hayat terpanjang, boleh simpan lama kan. Kalau misalnya kita bagi makanan yang dah masak macam tu, dia tak boleh tahan lama, jadi sekejap je kan macam tu kan. So jadi kurang-kurangnya menambahlah kata orang keperluan asas dapur yang apa dia orang ada. Sebab bila bulan Ramadan ni memang kita kata orang berkumpul, kita masak tu lebih lagi daripada yang selalunya. Kepada anakku, Syawal bin Iqbal Syed Hussein, kini banglo peninggalan ayah di Pulau Keri akan menjadi milik kau. Tadi kan I Google rumah ni, usia dia 102 tahun, Bik.
mesti gambar mak bapak I kan? Di rumah ni kalau kita jadikan motel ataupun homestay, kita boleh dapat income balik, baby. Ons je. Saya Adam, penjaga sementara rumah banglo ini. Ini adik saya, Nisha. Reception. Selamat datang ke motel Singgah Sini. Kenapa tak singgah situ? Oh, ada welcome drink ya. Bu. Kau cari tempat ni sampai dapat. Damn you! Dengan dia dan Adam, kita tak boleh percaya langsung. Siapa orang tu ni Kenapa semua tetamu yang datang nak check in kat sini? Bilik. Korang cuba bunuh dia ke apa tu? Tak bunyi apa ni? Itu dia Sudah. Sumpahan Malam Raya. Dah takut dah ni. Apa jadi malam raya anda nanti ada sumpahan berlaku. Ini satu karya menarik. Tadi saya lihat banyak barisan para pelakonnya. Ada Atu Zero, Daniel Zaini, Rain Rahim, Nora Danish. Yes, Datuk favorite Yusuf saya ada tu. banyak. Lisa Suryani pun ada juga. Walinda Imran juga ada. Ini antara pelakon-pelakon yang membintangi filem Sumpahan Malam Raya. Cik, itu Malam Raya tu cerita kan. Terus buat suara scary-scary ya. Orang kata bila raya, sebenarnya bukan kita excited nak raya juga. Mesti ada filem baru nak release Betul, kan, kita Ashraf, boleh menonton bersama dengan keluarga. Dan kita nak bersama dengan pengarah filemnya secara dalam talian. Ketika ini Datuk Profesor Dr. A. Razak Muhaiddin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ashraf. Tak panggil kami ya. Kami boleh jadi pelakon juga. Boleh. Next movie. Next movie. Okey. Baik. Apa khabar Datuk pagi ni? Baik, Alhamdulillah. Ya, saya tengok trailer video promo tadi tu dah memang cukup menarik dah tu. Jadi nak tahu soalan permulaan, mula-mula nak tanya bagaimana tercetusnya inspirasi filem ni Datuk? Terima kasih. Pertama, sebenarnya filem Sumpahan Malam Raya ni saya garap selepas kejayaan filem Shift Malam Raya sebenarnya. Kalau masih ingat, 2 tahun lepas masa kita semua PKP, saya siapkan satu filem tajuknya Shift Malam Raya. Filem tu patut masuk panggung, tapi sebabkan PKP, filem itu hanya ditayangkan menerusi channel Astro First. Jadi sejak itu, saya melihat banyak respon saya terima daripada peminat-peminat filem tersebut yang mendapat sambutan luar biasa, meminta supaya filem-filem yang mempunyai konsep jenaka, komedi, seram dibanyakkan, dan saya juga melihat kepada kekurangan filem-filem bergenrekan atau bertemakan Hari Raya di Malaysia. Jadi saya pun mencubalah filem ini dan dapatkan feedback daripada mereka yang menonton Shift Malam Raya, dan kita perbaiki lagi, tambahkan ramai artis-artis nama besar supaya raya kita akan lebih bermakna lah apabila bersama keluarga pergi menonton filem ni. Betul tu, sebab kadang-kadang kan sebab kampung kan, macam malam tu tak tahu nak buat apa lagi kan. Tu kita dah panggil adik-beradik sepupu sepapat, jom ramai-ramai pergi panggung. Movie time orang kata boleh tengok. Datuk, untuk filem ini mungkin bagi sikit sinopsisnya tu kan. Ni pasal apa cerita ni sebenarnya kan? Ya, filem ni sebenarnya adalah kisah mengenai seorang penjual ubat atau promotor ubat-ubat telah menyebabkan salah seorang gangster besar di KL ni mendapat masalah dengan ubat tersebut. Jadi dia melarikan diri, kebetulan dia dapat harta lah daripada keluarga yang mana dia tak pernah kenal keluarga dia. Dan dia akan sampai ke sebuah rumah banglo, maka dia pun akan berazam lah menukar banglo tersebut menjadi homestay ataupun motel. Maka bermulalah apa saya cerita di sebalik bulan Ramadan dan juga Syawal dan perkara-perkara yang mengerikan lah dan menakutkan. So ada campuran dia lah. Jadi kalau cerita pun jadi spoiler kan. Jadi saya harap sikit je kan, kita tahu dah sikit dah tu. Okey, dah cun dah tu. Okey, Datuk, nak tanya pasal penggambaran untuk filem ni kan. Filem ni dilakukan penggambarannya selesai sebelum puasa ataupun belum puasa itu ada juga shoot sikit mana-mana scene. Tak, sebenarnya filem ni disiapkan 6 bulan yang lepas. Dah lama siap ni. Tahun lepas lah dah siap dah.
Sebabnya kita untuk filem di program ni dia ada banyak proses. Satunya dia melalui proses selepas syuting hampir 20-25 hari, kita juga menggunakan masa untuk buat editing. Lepas tu kita create music, lagu tema khas ataupun runut khas untuk filem ni diwujudkan. Kemudian penyanyi perlu dipanggil untuk menyanyikan lagu tersebut. Kemudian diadunkan dalam filem. Kemudian segala bunyi, runut, muzik, efek, dialog semua ni dibawa ke India. Kita buat rakaman mixing dia di studio A.R. Rahman di Chennai, India untuk mendapatkan kesan bunyi terbaik lah. Kerana kita kenal A.R. Rahman ni adalah seorang pengubah muzik yang agak terkenal dan telah memenangi Oscar dulu kan. Jadi kita mengharapkan suasana bunyi yang baik dapat dihasilkan dan semua proses ni ambil masa 6 bulan sebenarnya. Okey, jangan main-main bawa sampai ke India tu. Pergi luar negara tau nak buat untuk muzik saja ya Datuk. Ini penting soalan nak tahu buat semua penonton AKM pagi ni bila nak ditayangkan ya Datuk. Alhamdulillah kalau ikutkan kelulusan yang telah diberikan oleh wajib tayang dan juga kita berjaya lepas daripada tapisan LPF Lembaga Tapisan Filem, dan kita telah jadualkan filem ini ditayangkan pada hari raya pertama. InsyaAllah pada hari Sabtu ni lah. 1 Syawal. Sesuai lah malam raya kan. Supaya malam raya memang sangat sesuai lah. Hari raya dah terus TX kan. Kalau 22 hari. Tapi kalau jatuh 21, kita tunggu 1 hari lagi lah 22. Ya, jadi hari kedua. Masa tunggulah 1 hari lagi. Okey. Datuk, saya lihat barisan artis yang membintangi pelakon filem ini. Mungkin boleh ceritakan kepada kita lah pemilihan ni kan. Sebab difahamkan untuk program genre dia ada macam komedi seram kan. Jadi saya tengok tadi nama-nama yang ada hebat-hebat semuanya kan dengan pelawak-pelawak. Pemilihan mereka ni bagaimana proses itu? Sebenarnya saya cuba adunkan nama-nama besar, nama popular, pelakon-pelakon yang popular di samping pelakon komedi yang lama dan juga yang baru lah. Hasilnya saya gabungkan pelakon seperti Atu dari kumpulan Zero. Saya juga bawa masuk pelakon-pelakon yang popular seperti Yusri KRU, Lisa Surihani, digabungkan dengan Wanida Imran. Kemudian pelakon-pelakon baru yang sekarang ini popular ketika ini seperti Rin Rahim. Dan kita juga menggunakan keringat pelakon-pelakon seperti Sinario, Apek dan juga Yasin. Dan kita juga memanggil pelakon seperti OP untuk menjayakan ni. Dan kita juga mengambil peluang untuk memperkenalkan beberapa nama pelakon-pelakon baru untuk filem ini. Dan hasilnya lebih daripada 14 pelakon-pelakon nama besar telah berjaya dikumpulkan lah dan dikastingkan bagi filem ini. Betul. Ramai saya tengok barisan tadi jarang nampak antara filem yang membariskan ramai pelakon-pelakon yang dikenali. Kali ini digabungkan yang Rindu Abang Saya Apek ada dalam filem ni. Ada dalam filem kali nampak tau. Okey. Betul. So orang kata kalau melibatkan banyak barisan bintang-bintang yang namanya besar juga Datuk jadi mungkin ada cabaran ataupun dalam penghasilan. Kita cabaran dia tentunya apabila khususnya di Malaysia ni, apabila kita menggunakan pelakon-pelakon nama besar ni, kita cuba dapatkan timing dia orang untuk disesuaikan bagi hadir bersama-sama dalam satu hari yang sama mengikut jadual penggambaran. Itu agak tricky lah sebab kita banyak terpaksa menggunakan ruang yang ada ni untuk memastikan planning kita, pre-production planning ataupun kita punya proses pemilihan pelakon ni disesuaikan dengan timing, dan kita juga pastikan jadual penggambaran disiapkan 2 bulan lebih awal daripada tarikh penggambaran supaya tiada masalah semasa kita buat penggambaran tersebut. Okey. Baik, Datuk, saya difahamkan Azlan Shah Rashid merupakan penulis skrip untuk filem ni Kami berdua lah, Cik Azlan Shah dengan saya sendiri. Masa mula-mula tu kan dapat karya tu kan macam okey kita nak buat filem seperti ini rupanya kan. Banyak tak adjustment yang dilakukan untuk dapatkan hasil yang puas hatilah. Okey ni boleh tayang dan mesti kena selera dengan orang Malaysia ni. Ya, seperti yang saya katakan, saya membuat kajian berasaskan kejayaan filem Shift Malam Raya. Jadi apabila Shift Malam Raya mendapat sambutan luar biasa, walaupun ditayangkan menerusi pay channel Astro First, saya dapat banyak komen dalam social media saya. Ada juga yang kenalan-kenalan memberi komen mengatakan bahawa
filem ini filem yang bakal dibuat untuk Hari Raya nanti cuba masukkan lebih ramai pelakon-pelakon dan suasana seramnya dibanyakkan, dan apabila ada pelakon komedi dia akan bertambah dan sebagainya. So respon-respon ini tidak balas ataupun maklum balas ini saya gunakan dan saya garapkan treatment cerita ini sebelum skripnya dihasilkan kami berdua lah, Cik Azlan dengan saya sendiri. Okey, orang kata biasa kalau hari raya pasti ada orang kelebihannya bila kita tayangkan waktu hari raya ni. Jadi harapan Datuk sendiri bagaimana? Saya memang mengharapkan pada hari raya ini, lepas kita dah bersemayam raya, dah makan kuih raya dan sebagainya, dah jumpa sanak saudara, ramai yang mungkin akan mencari peluang ruang untuk bersama keluarga. Salah satunya adalah saya cadangkan di seluruh Malaysia 82 pawagam termasuk Brunei, Singapura, filem ini akan ditayangkan. Jadi kalau dapat beramai-ramai bersama keluarga menikmati tayangan ini akan menariklah sebab memang ceritanya digarap untuk kesesuaian sesi keluarga. Di samping itu dia ada mempunyai unsur hiburan, komedi dan sebagainya, dan di akhiran cerita akan ada unsur-unsur mistik, seram dan sebagainya. Jadi gabungan genre seram komedi ini amat sesuai untuk ditonton oleh sesi keluarga lah. Jadi saya harapkan ramai-ramai akan mempromosikan filem ini di samping dapat membawa sanak saudara keluarga ramai-ramai menonton kerana jarang filem-filem bertemakan hari raya dihasilkan dan saya hampir ini merupakan filem keempat saya yang saya hasilkan khusus untuk hari raya. Sebelum ini seperti yang saya sebutkan, Syih Malam Raya, I Know What You Did Last Raya, Raya Tak Jadi. Jadi konsep-konsep hari raya filem ni memang jarang dibuat. Jadi kalau ada sambutan luar biasa, ramailah produser yang akan hadir dan menghasilkan filem-filem bergenrekan raya lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, ini satu perkongsian cukup menarik. Kita harapkan semua pecah panggung lah. 22 hari bulan ni, main ramai-ramai. Yang dah dapat duit raya tu bolehlah. Bawa berapa ringgit nak spend kan? Betul kan? Okey. Baik, dan selepas ni juga, raya tahun depan, kami wajah berdua. Pelakon baru. Prof dah cakap tadi ya. Okey, insyaAllah. Cantik. Terima kasih, Datuk. Okey, terima kasih sama-sama. Dr. Irazam Muhaiddin atas perkongsian ini berkatakan sumpahan malam raya. Terima kasih banyak, Datuk. Baik, itu nama kita dah sebut, lepas ni kita jadi pelakon pula lah. Ashraf excited lah ya. Semua jadi kita host, semua kita nak jadi. Semua sekali. Okey, kita pun sudah berada di hujung rancangan dalam Apa Khabar Malaysia dan saya difahamkan hari ini hari terakhir para pelajar sekolah dah bersekolah, esok dah start cuti. Dan ada juga ibu bapa yang sudah mula merancang untuk balik raya bermula pada malam ini. Jadi kita harapkan agar anda melakukan perancangan yang bijak sebelum nak bergerak ke kampung halaman, pastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat, minyak hitam, tayar, brake ni antara, dan juga brake ni, lampu brake pun antara yang perkara penting juga nak kita tengok. Semoga perjalanan itu orang kata selamat dan rancang perjalanan sebelum pulang ke kampung kerana ramai yang tersayang menanti anda. Dah sampai penghujung rancangan, Syah. Sampai. Satu lagi. Ada lagi. Bagi macam Salihah yang balik menggunakan pengangkutan awam, kapal terbang ke, kereta api ke, bas ke, cek dulu jadual perjalanan, jangan terlepas, nanti dah tak ada tiket dah. Dan yang penting jangan tertidur. Jangan tertidur. Baik, itu saja. Saya Dina Salim. Saya Nur Salih Azmi. Terus bersama kami di Bernama TV. Assalamualaikum. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri.